Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau kita membaca karya Syekh Amin Ahsan Islahi, antara murid kanan kepada Abdul Hamid Al-Farahi, ulama tafsir daripada India, antara teori ataupun penemuan beliau kepada Al-Quran ini adalah adanya kumpulan-kumpulan surah. Beliau berpandangan bahawasanya hikmah Al-Quran itu bermula daripada surah yang turun sebelum hijrah dan berakhir selepas hijrah, lalu membentuk satu kumpulan surah. Itu ada hikmah dan sebabnya panjang lebar ya untuk menerangkan teori yang telah dikeluarkan oleh Amin Ahsan Islahi ini. Namun fokus saya adalah pada hikmah surah yang disusun di dalam pohon yang pertama di dalam Al-Quran ya. Sesiapa yang membeli Kompas 114 akan jelaslah mengapa saya memberikan gelaran pohon bagi menjelaskan konsep daripada akar menjadi buah yang ada di sebalik surah Makkiyah menuju kepada surah Madaniyah. Tapi yang pentingnya adalah dalam pohon yang pertama kita diterangkan mengenai makna Suratul Fatihah, Suratul Al-Baqarah, Suratul Ali Imran, Suratul Nisa dan Suratul Al-Ma'idah. Dan apa yang menarik ya dalam kajian para ulama yang khususnya di zaman-zaman moden ini adalah mereka bukan sekadar mendapati adanya kaitan antara awal surah dengan hujung surah, tetapi mereka juga menemui seperti Islahi menemui, iaitulah antara awal surah dengan akhir surah dalam pohon yang berkenaan. Dalam kumpulan-kumpulan itu sendiri adanya ring composition ataupun apa yang saya sebut sebagai sistem tawaf. Bagaimana ia bermula, begitulah ia akan kembali. Bagaimana pengakhiran surah akan melengkapkan pengawalan surah dengan cara yang berbeza dan di luar jangkaan. Sebagai contoh, dalam pohon yang pertama kita mendengar kisah yang pertama sekali muncul adalah kisah Adam alaihi salam. Ya, ini adalah kisah yang pertama muncul di dalam pohon yang pertama. Dan di penghujung pohon yang pertama ini adanya kisah dua anak Adam. Ya. Jadi subhanallah, di awal kisah tentang ayah yang dididik oleh Allah Azza wa Jalla, lalu sudah pasti si ayah bersungguh untuk melahirkan khalifah, para pengganti yang akan mewarisi iman dan agama daripada didikan seorang ayah. Namun di penghujung pohon ini Allah menunjukkan realiti bahawasanya iman tidak boleh diwarisi. Lalu apa yang berlaku adalah abang membunuh adik, meskipun ayah sedaya upaya mahu anak beriman dan percaya kepada hari pembalasan. Subhanallah, ini yang pertama ya kita temui di dalam Suratul Baqarah dan Suratul Ma'idah. Yang kedua kita akan temui adalah Nabi dan risalah yang pertama dipikul di atas muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau diberikan Allah amanah untuk memakmurkan muka bumi Allah dengan wahyu, ya. Dan di penghujung pohon yang pertama adanya kisah Nabi Isa. Inilah Nabi yang akan menggalas tugas di hayat-hayat terakhir muka bumi Allah sebelum kiamat terjadi. Baginda akan menyempurnakan risalah Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menarik ya yang kedua, iaitulah di awal surah mengenai Nabi Adam, Nabi yang pertama, dan di hujung surah adalah Nabi yang terakhir menggalas tugas untuk menyempurnakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi Isa. Ya, banyak kisah Nabi Isa dalam suratul Ma'idah. Yang ketiga, di awal pohon yang pertama adanya kisah Bani Israel yang punyai banyak karenah dalam perjalanan menuju ke Palestin dan selepas dibebaskan Allah daripada Laut Merah, yakni karen yang pertama iaitulah kisah dalam suratul Ma'idah karenah Bani Israel selepas mereka sampai ke destinasi, hampir sampai ke destinasi, mereka melakukan karenah yang di luar jangkaan Nabi Musa alaihi salam. Jadi menarik ya bagaimana tautan itu berlaku.
Dan selain itu, di permulaan pohon yang pertama, Allah menceritakan tentang detik-detik awal kerajaan Madinah. Subhanallah. Detik-detik awal kerajaan Madinah bermula dengan segala pancaroba dan di penghujung pohon yang pertama ini adalah bagaimana sempurnanya syariat perjuangan Nabi di Madinah. Ya. Jadi kita dapat lihat seolah-olah pohon yang pertama bermula dengan Al-Baqarah yang menunjukkan seolah-olah kapal terbang Islam ini berlepas. Dan manakala di penghujung pohon yang pertama ini, Suratul Maidah menggambarkan penyempurnaan, ya, menggambarkan seolah-olah kapal terbang itu telah selamat mendarat dan telah sampai ke destinasi.